kenapa lari ni? Kak Bang, sini. Majlis tu kat sini. Alamak, aduh. Bising. Aduh, salah ke Mira main ni? Betul ke salah? Rasa betul dah main kompang ni. Tanya cikgu lah macam mana cara main kompang ni. Cikgu, nak tanya cikgu. Seperti biasa, anda sedang menonton Kesenian di Didik TV KPM. Saya Syamira Nazir. Hari ini Mira ditemani oleh dua orang pahlawan Melayu yang gagah perkasa, iaitu cikgu kita, Cikgu Zakwan dan juga Cikgu Abul, di mana pada hari ini kita akan sama-sama belajar tentang topik kita, kompang. Seperti semua sedia maklum, kompang merupakan instrumen muzik yang sangat popular dan cukup sinonim terutama sekali dalam kalangan masyarakat Melayu. Baik Cikgu Zakwan dan juga Cikgu Abul, pasti cikgu akan berkongsi dengan lebih jelas lagi dan mendalam tentang kompang ini. Tetapi sebelum tu cikgu, apa yang dimaksudkan dengan kompang itu? Silakan. Okey. Kompang kompang ialah instrumen. Kalau dalam istilah muziknya dikategorikan dalam instrumen membranofon. Wow. Okey. Senang dia bagi kepada dua bahagian. Itu juga boleh. Bahagian baluh dan juga belulang. Belulang dan juga baluh. Okey, itu nanti kita akan sentuh dan juga belajar lebih mendalam lagi tentang bahagian kompang. Tapi saya nak tanya Cikgu Abul. Cikgu, kompang ni sebenarnya berasal dari mana, cikgu? Asal-usul kompang ni? Okey, baik. Sebenarnya kompang ni berasal dari negara Timur Tengah. Ikut sejarah yang diceritakan, para pedagang dari Timur Tengah datang ke tanah Melayu dan berniaga. Jadi mereka nak berhibur sambil berniaga, ataupun mereka nak tarik perhatian pelanggan datang ke kedai, main kompang lah. Bergendang lah kiranya. Ini kira instrumen daripada tanah Arab dibawa ke tanah Melayu dan orang kata dah menjadi antara instrumen tradisional lah dalam kalangan masyarakat kita menerima, kita menyerap dan juga kita mengolah. So jadilah kompang yang sekarang ini kompang Melayu. Baik. Dan di studio kita sekarang ni cikgu, bukan hanya ada satu jenis kompang saja, tetapi saya nampak ini pun, adakah ini dikira kompang juga? Mungkin Cikgu Zakwan ataupun Cikgu Abul boleh terangkan jenis-jenis kompang yang ada di sini sekarang. Okey, Cikgu Abul. Silakan Cikgu Abul. Okey, baik. Alat muzik di belakang saya ni namanya ialah jidor. Jidor, dia bunyi bass, dia dum. Dia main di tepi ni, kita pukul di tepi ni. Okey, dua belah permukaan ni. Okey. Dan kedua ialah yang bawah ni kita panggil djembe. Djembe. Cara main dia ialah kita letak ikat di pinggang, main di celah kangkang. Dan tepi sana tu. Tepi itu ialah kita panggil gendang ibu. Gendang ibu. Gendang ibu yang kita mainkan selalunya dalam muzik DK Barat. Gendang ibu dan di atas sana pun dipanggil sebagai gendang ibu. Tapi kita main dalam muzik biasanya lah muzik gendang silat ataupun gamelan. Okey, ini tentang jenis-jenis kompang yang kita telah tunjukkan kepada murid-murid di rumah. Sekarang nak tanya cikgu pula bagi bahagian kompang. Tadi cikgu dah kata ini bahagian permukaan dia. Ini bahagian belulang cikgu Baluh. Baluh, belulang, maafkan saya, baluh. Jadi mungkin cikgu boleh terangkan dengan lebih jelas lagi bagi setiap satu bahagian ini. Okey, Cikgu Abul. Bagaimana dengan kayunya? Kayu ni dipanggil sebagai baluh. Biasanya diperbuat daripada kayu
pokok nangka. Pokok nangka lah biasanya ada proses menebuk, memotong, mengikis. Dan ini kulit ni biasa orang panggil kulit. Kulit. Tapi sebenarnya namanya ialah belulang. Belulang. Belulang di depan lah. Baluh Belulang. di belakang. Okey. Kita pukul di belulang, bukan di baluh. Okey, ini ialah belulang. Itu ialah. Dan tepi ni, paku-paku ni, paku ni ialah fungsi dia sebagai nak kita tegangkan belulang ni. Bila tegang, bunyilah boom tu, tone yang betul. Kalau dia kendor, tak ditegangkan, dia tak keluar bunyi tone bung yang tepat. Begitu. Baik. Tapi hari ini kita akan fokuskan tentang kompang yang berada di tangan kita sekarang ni, cikgu. Selepas ini, kedua-dua orang guru kita akan terangkan bagaimana cara yang tepat untuk bermain kompang, untuk kita padu kompang ni macam mana yang betul. Tapi kita berhenti berehat seketika, kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Pukullah tabu, pukullah tabu, pukullah rebana. Pukullah tabu, pukullah tabu, pukullah rebana. Selamat datang ke Majlis Perkahwinan di sini. Ini bukan Majlis Perkahwinan. Kami masih lagi di dalam kelas kita pada hari ini, iaitu kesenian. Kita akan fokuskan tentang kompang. Dan untuk kali ini, Cikgu Zakuan dan juga Cikgu Abdul akan kongsikan cara memegang dan juga cara untuk bermain kompang ni macam mana. Betul ke cara pegang macam ni ke? Macam ni ke? Jadi kita nak minta penjelasan daripada kedua-dua orang guru kita. Silakan Cikgu. Okey, secara asasnya kita boleh pegang kompang secara dua position, dua kedudukan. Okey, ini cara yang pertama, tangan pegang di bawah kompang. Okey, cara yang pertama. So kita akan palu macam inilah. Okey, dan cara yang kedua, tangan kompang di depan, tangan pegang di seperti ini. Okey. Okey. Baik. Okey, dan kita akan palu macam ni. Okey, betul Cikgu Abdul? Betul. Okey, yang pertama tadi tangan support di bawah. Okey, tangan kiri support di bawah untuk tangan kanan memalu. Okey, cara yang kedua, kompang di depan. Kita pegang di sisi lah. Di sisi, okey. Palu sama juga. Wah. Okey, itu untuk bahagian depan. Kalau Cikgu Abu boleh kongsikan untuk di bahagian belakang supaya murid boleh nampak tadi jari. Kedudukan jari. Kedudukan jari di tangan tadi bahagian belakang. Untuk kedudukan jari semasa memegang kompang. Baik. Yang pertama tadi, pegang di bawah ni. Baik. Di bawah ni. Jari yang 4 di luar ni, hati-hati jangan terlalu atas sangat sebab nanti dia memegang kulit ni, dia tak bunyi. Mengganggu bunyi tone tu keluar. Dia tak bergetar. Pegang di baluh ni, tulang baluh ni. Okey, bahagian dalam, ibu jari pegang di bahagian dalam ni. Untuk seimbangkan, kuat memegang dia. Okey. Cara kedua, pegang di tepi. Pegang di tepi. Kedudukan kompang di depan kita. 4 jari di dalam baluh dan 1 jari di luar. Tepi belulang ni pun sama juga, jangan terlampau dalam sebab mengganggu kulit untuk bergetar dan menghasilkan bunyi. Pegang di tulang baluh. Baik Cikgu, kita dah tahu cara untuk memegang kompang. Sekarang kita nak belajar pula cara untuk memainkan ataupun nak palu kompang ni. Macam mana cara Cikgu? Okey, paluan kompang ni secara asasnya ada dua bunyi yang asasnya, iaitu bunyi boom dan juga bunyi pak. Okey, kita boleh mulakan latihan untuk bunyi paluan boom. Paluan boom terlebih dahulu, Cikgu. Okey. Sebelum tu kita boleh tengok carta di sebelah Cikgu Abul. Okey. Paluan boom kita akan main secara 2 bar. Okey, 2 bar. Boom, 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 boom. Ada 4 notasi di situ. Untuk bar pertama, Cikgu Abul boleh tolong tunjukkan. Okey. Boom, 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 boom. Okey, kita terus sambung sebab dia 2 bar dan boom, 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 boom. Okey, boleh kita mula Boleh. Okey, saya akan kira dulu 1, 2, 3, 4 baru kita mula. Okey. Sebelum tu paluan boom. Macam mana Cikgu Abul? Paluan boom. Jari kanan dirapatkan. Okey, dan kita pukul di
bahagian lebih kurang 1/2 daripada belulang ni. Bukan di kayu ni, tapi atas sikit. Jari kita tu 2 ruas, 1, 2 berada di dalam. Dan rapatkan. Bila pukul, jangan kita lekatkan. Kita pukul dan angkat supaya dia berbunyi dengung boom tu. Tengok ya. Okey. Rapat jari dan pukul. Okey. Dengar kan bunyi bung tu kan? Dia berdengung bung tu Betul. Cuba tengok rapat jari. Okey, rapat jari. Dan pukul dia jangan bengkok macam sangat, jangan ni sangat, biasa. Okey, tenang. Dan pukul di sini. 4 kali ya. Boleh cikgu. 1 2 3 4. Cuba Mira. 1 2 3 4. Yang keempat tu betul. Ya. 1 2 3 4. Yang keempat tu betul sebab tadi dia angkat kan? Pukul dan angkat. Itu dah betul. Betul ya, kan? Pukul angkat. Ya, lebih baik. Pukul dan angkat. Pukul dan angkat. Pukul dan angkat. Ya, betul. Yes. Ya, betul. Macam tu cara cikgu. Kena bunyi bung dengung tu. Okey, kalau kita tak angkat dia bunyi tak ada keluar bunyi bung tu. Bunyi mati, bunyi mute. Okey. Kita cuba 2 bar bunyi bung 8 kali. Okey. After 4 1 2 3 4. Okey. Wah. Boleh? Betul. Okey cikgu, ini bahagian untuk boom. Bagaimana pula untuk bahagian pak tu cikgu? Okey, untuk bunyi pak ni kita akan tepuk di bahagian tengah belulang. Okey. Ada pelbagai cara, itu bergantung kepada cara permainan individu tersebutlah. Okey. Salah satu caranya ialah kita mendahulukan 2 jari, iaitu jari ibu jari dan juga jari kelingking mendahului ketiga jari yang lain. Okey. Okey, dia akan bunyi macam tu Okey. Anda nampak Okey. Okey. Okey, cikgu. Murid-murid di rumah semua nampak 2 jari, iaitu ibu jari dan juga jari kelingking mendahului 3 jari yang lain. Okey. Okey. Okey, ini pun boleh janji dia bunyi pak. Bunyi pak ni sebenarnya lebih senang cikgu Abul kan untuk dihasilkan berbanding bunyi boom. Okey, boleh kita cuba? Boleh cikgu, mari kita. Okey. After 4 sebanyak 8 kiraan Okey, 8 kali paluan. Okey. 1 2 3 4. Okey, betul. Okey, dan sekarang kita untuk episod kita kali ini kita akan fokuskan kepada 2 jenis pukulan ataupun paluan, iaitu boom dan pak. Kalau macam tu cikgu, kita buat lagi sekali tapi kita gabungkan antara boom dan pak. Boleh. Selalu kalau bagi permainan kompang ni yang mana datang dulu cikgu? Boom dulu ke pak dulu? Untuk kita punya latihan dulu, kita akan main boom dahulu, kemudian pak. Okey. Boom sebanyak 2 bar. Okey. Kemudian terus sambung dengan pak sebanyak 2 bar. Okey. Boleh 8. 8 dan 8. Ya, 8 dan 8. Count cikgu Abul. 1 2 3 4. Itulah. Itu dia punya latihannya lah. Latihannya boom dan juga digabung dengan pak. Okey, kita berhenti berehat seketika cikgu. Boleh. Kerana selepas ini cikgu akan kongsikan lebih banyak perkongsian tentang kompang. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Kesenian dididik TV KPM. Okey, kita dah belajar tentang paluan kompang dan sekarang ni saya nak minta cikgu untuk terangkan dan juga demo tentang paluan yang diberi nama rentak inang, masri dan juga zapin. Ada beza ke dengan apa yang kita telah pelajari tadi cikgu? Okey. Nak tahu ada beza tak ada beza, kita dengarkan bersama Boleh cikgu Abul? Boleh. Okey, kita mulakan dengan rentak inang. rentak inang. Okey. Pak boom. Ready? 1 2 1 2 3 4. Okey, itu rentak inang. Itu untuk rentak inang. Seterusnya rentak masri. Rentak masri. Rentak masri. 1 2 3 2 3
2, 3, 4. Masri. Okey. Masri. Dan ketiga ialah Zapin. Zapin. Okey, Zapin dia lambat sikit temponya. 1, 2, 3, 3, 4. 4. Alright. Untuk rentak Zapin ni agak familiar ataupun macam selalu kita dengar terutama sekali dalam majlis perkahwinan, betul tak cikgu? Betul. Ataupun majlis-majlis Melayu lah seperti majlis bernda baby dan banyak lagi. betul. Dan ini yang kita nak belajar Betul. sekarang untuk paluan Masri. Di sebelah cikgu ada skor juga, skor untuk paluan Masri. Boleh cikgu ajar kepada saya dan juga mereka yang berada di rumah? Boleh. Okey, murid-murid di rumah di sebelah kanan cikgu, paluan rentak Masri untuk melalu dan di sebelah Cikgu Abul paluan rentak Masri untuk menyelang. Okey, kita akan belajar melalu dulu Cikgu Abul Melalu dulu. Boleh? Okey. So kalau murid-murid tengok di sini di syarta ini di bahagian bawah tadi bunyinya boom, di bahagian atas bunyinya pak. Okey, so dia macam kiraannya 1 2 3 4 boom pak boom pak boom pak boom pak. Okey. Dia main ulang-ulang itu saja. Untuk melalu dia akan main ulang-ulang itu saja. Boom pak boom pak boom pak boom. Itu untuk paluan melalu. Ya. Seterusnya cikgu apa? Baik, seterusnya saya akan terangkan rentak menyelang bagi Masri. Okey. Bawah ni sama juga bung dan atas ialah pak. Boleh dengar Cuba dengar dan camkan bunyi rentak. 1 2 3 4. Bung pak pak bung pak bung pak pak bung pak bung pak pak bung pak. Tu Masri. Okey. Bawah atas, atas bawah atas. Okey. Bung pak pak bung pak. Okey, kalau macam tu kita cuba kedua-duanya, boleh tak cikgu? Boleh. Kita Boleh. gabung jalinkan kedua-dua jenis paluan ni. Okey. 1 2 3 4. Bung pak bung pak bung pak bung pak bung pak bung pak. Baik. Boleh. Selesai. Untuk kita punya dua jenis paluan, Paluan iaitu dimainkan bersama. Ya, paluan melalu dan juga paluan yang Cuba menyelang. menyelang pula. Saya cuba Boleh? menyelang. Boleh. Kita cuba? Saya akan main melalu. Balik. Baik. Lalu ikut Saya dengan cikgu menyelang. apa? Untuk menyelang. Baik. Okey. Ulang kerja dulu. Pak bung pak. Okey. Pak, pak, bum. Okey, bagus. Okey, boleh Ikut Okey, ready. Ready. 1 2 3 4. Okey, okey. Selesai. Bagus. Okey. Alhamdulillah. Dapat ni. Lepas ni. Kan, berjaya kali ini. Okey, cikgu. Kedua-dua paluan kita telah belajar. Dan juga cara pegang kompang kita dah tahu. Bahagian-bahagian kompang kita dah tahu. Soalan terakhir saya kepada Cikgu Abul. Sedikit, cikgu, tips ataupun panduan untuk menjaga kompang ni. Penjagaan kompang. Silakan, cikgu. Okey, bagus soalan tu Main tahu dah, jaga tak pandai. Tak boleh kan? Tak boleh. Okey. Pertama, main dengan teknik yang betul lah. Kalau main teknik yang salah pun boleh rosak. Contoh terlalu kuat pukul ke apa kan. Okey. Cara menyimpan tak boleh di tempat yang basah, lembap. Rosak berulang. Rosak. Dan cara susun pula bila nak menyimpan, boleh sana boleh. Sana boleh. Okey, Silakan, tak apa, cikgu. saya akan tunjuk Silakan, cikgu. Okey, ini di bawah. Baluh di bawah Kita akan mulakan dengan Baluh di baluh di bawah. bawah sebabnya baluh Atas kayu. belulang. Okey, tak belulang. Kemudian kita akan tekupkan belulang dengan belulang. Betul cikgu boleh? Tak boleh bertindih baluh. Kenapa, cikgu, tak boleh bertindih? Okey, sebabnya bulatan ni, baluh ni nanti dia akan tekan bahagian belulang ni, nanti lama-lama akan kendur. Sebab nanti berat kan, yang di atas tu akan tekan di bawah ni kendur, dia akan rosakkan kualiti belulang tu sendiri.
Betul. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Zakwan dan juga Cikgu Abul atas perkongsian pada hari ini. Sedikit rumusan daripada kedua-dua orang guru kita. Silakan Cikgu Zakwan terlebih dahulu. Okey, kompang, okey, instrumen warisan budaya kita, sama-samalah kita teruskan, sama-sama kita lestarikan permainan ini, selain daripada membentuk kita punya kecerdasan ataupun meningkatkan kecerdasan muzik, sebenarnya boleh menimbulkan satu suasana yang sihat sebenarnya. Okey, sedikit daripada Cikgu Abul, silakan. Baik. Pertama, hargailah kita punya warisan. Dalam aspek muzik, iaitu kompang. Nak dengar hip hop ke, pop ballad ke, trap muzik ke, boleh. Tak ada masalah. Tapi jangan sampai kita lupakan, tinggalkan warisan kita. Okey. Dan muzik ni bukan sekadar, khususnya kompang, bukan sekadar kita main pukul-pukul, kita belajar koordinasi, koordinasi bunyi. Betul. Kan? Silap bong, silap pak tempat, silap bunyilah, silap rentak lah. Dia lebih merentas kepada subjek lain lah. Dan boleh melatih otot, banyak benda lah. Fokus kita, penglihatan. Betul, fokus kita. Fokus. Melalu-melalu, kan. Itu saja. Ya, saya sangat tertarik daripada kedua orang guru kita, daripada rumusan mereka, di mana kita kena pastikan instrumen kompang ini tidak lenyap di telan zaman walaupun di dalam kemodenan arus muzik pada masa kini. Jadi jagalah warisan kebangsaan bangsa kita. Terima kasih banyak-banyak murid atas orang kata kesudian menonton sehingga ke penghujung rancangan. Kita tutup rancangan kita pada kali ini dengan selawat daripada Cikgu Zakwan dan juga Cikgu Abul serta paluan kompang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi. 1, 2, 3. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Didik TV KPM